Yang di-Pertuan Agong, minta seluruh rakyat patuhi perintah kawalan pergerakan, ikuti panduan Kementerian Kesihatan, cegah COVID-19. Perdana Menteri arah usaha jejaki dana 1MDB dari pelbagai negara diteruskan, 1.4 bilion ringgit sudah dikembalikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Margaret Gambang. 2 kematian pertama kes COVID-19 dicatat di negara ini hari ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan kedua-dua mereka ialah warga tempatan bagi kes ke-178 dan kes 358. Kes pertama iaitu 178 merupakan seorang warga negara Malaysia berumur 34 tahun yang pernah menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Sri Petaling tempoh hari. Beliau mula mengalami gejala demam mulai 5 Mac 2020. Beliau mendapat rawatan di Hospital Permai, Johor Bahru pada 12 Mac 2020 setelah dikesan positif COVID-19. Malaysia ingin maklumkan bahawa bagi kematian kes ke-358, ia melibatkan lelaki berusia 60 tahun yang mempunyai sejarah penyakit kronik. Beliau mula mengalami gejala demam, batuk dan kesukaran bernafas pada 7 Mac serta mendapatkan rawatan di Hospital Umum Sarawak pada 14 Mac. Hari ini sahaja 120 kes baru positif COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kes sebanyak 673. Berdasarkan siasatan awal, 95 daripada 120 kes baharu berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Sri Petaling. 12 kes positif COVID-19 sedang dirawat di ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, 7 kes telah pulih dan dibenarkan pulang, menjadikan keseluruhan mereka yang sembuh 49 kes. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah diumumkan Perdana Menteri mulai esok hingga 31 Mac ini. Baginda menzahirkan kepentingan seluruh rakyat supaya menghadapi situasi ketika ini dengan tenang. Menerusi kenyataan media, Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, Al-Sultan Abdullah menekankan yang langkah itu amat perlu bagi membantu kerajaan dan pihak berkuasa membendung penularan COVID-19 dalam negara. Baginda turut menggesa rakyat tidak mengambil mudah dan sambil lewa terhadap perintah kawalan pergerakan ini. Panduan dan langkah pencegahan dikeluarkan Kementerian Kesihatan perlu dipatuhi demi kesejahteraan anggota keluarga dan masyarakat. Baginda turut menyeru rakyat dari pelbagai bangsa dan agama bersatu dan berganding bahu membantu kerajaan menangani penularan pandemik ini. Saudara, perintah kawalan pergerakan di seluruh negara bukan perintah berkurung. Perkara itu ditegaskan Majlis Keselamatan Negara MKN. Serentak itu, 21 soalan lazim yang dibangkitkan orang ramai berhubung perintah berkenaan yang bermula esok hingga 31 Mac ini dikeluarkan MKN. Berikut antara soalan lazim yang dikemukakan.
Polis menasihatkan orang ramai supaya mendapatkan kebenaran dan mengisi borang yang disediakan di Balai Polis berhampiran sebelum memulakan perjalanan rentas negeri mulai esok hingga 31 Mac ini. Meskipun ini bukan perintah berkurung, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur menegaskan ia sebagai langkah keselamatan yang serius. Justru orang ramai diharap tidak melanggar perintah berkenaan. Sesiapa yang ditahan dan gagal mengemukakan dokumen sokongan kebenaran perjalanan daripada Ketua Balai Polis, mereka berdepan tindakan dan boleh didakwa di bawah Akta 342 dan Akta 344 yang membawa hukuman 2 tahun penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Untuk mereka, misalnya yang tinggal di Kuala Lumpur ni untuk nak balik ke Perlis ke atau nak balik ke Sabah ke misalnya ke ataupun Sarawak ke misalnya, dia boleh memberitahu pada kita, ya, memaklumkan kepada Ketua Polis Balai terdekat mengenai hasratnya itu, dan kita akan berikan mereka dokumen, satu dokumen yang menjelaskan bahawa pembawa dokumen ini telah pun memaklumkan kepada pihak polis bahawa ia perlu membuat perjalanan ini atas sebab-sebab sedemikian. Ya, so kita sedang menyediakan borang-borangnya untuk diapakan di semua balai di 156 ibu pejabat polis daerah, dan seterusnya ada beratus-ratus lagi balai-balai polis di daerah-daerah tersebut. Ya. Beliau menyatakannya dalam sidang media khas di Bukit Aman. Kebenaran rentas negeri akan berkuat kuasa mulai tengah malam ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP mengingatkan masyarakat supaya tidak terus membuat pembelian panik susulan Perintah Kawalan Pergerakan. Menterinya Dato' Alexander Nantalinggi memberi jaminan bekalan barangan keperluan ketika ini mencukupi. Ya, semua pasar raya, pasar awam, kedai serbaneka dan kedai runcit tetap beroperasi seperti biasa. Begitu juga dengan premis jualan makanan dan bahan mentah. Situasi semasa tidak memerlukan stok disimpan kerana orang ramai masih bebas keluar membeli barangan mengikut keperluan masing-masing. Yeah, we are confident and we know through our information that we have enough. The supplies is enough, but then we still have to have logistics, yeah, and we still have to have cooperation from the supermarket people or the retailers that. Beliau menjelaskan perkara itu selepas merasmikan cawangan T-Life di bangunan KPDN HAP di Putrajaya. Pihaknya akan sentiasa memantau harga di pasaran agar manipulasi mana-mana pihak yang mahu mengambil kesempatan tidak berlaku. Di dalam perkembangan sama, tinjauan di pasaraya sekitar Ibu Negara mendapati urus niaga hari ini lancar dan keadaan tidak sesak. Meski terdapat rak yang menempatkan beberapa barangan keperluan dilihat kosong, pemilik pasaraya mempunyai jadual tertentu untuk memenuhkan semula stok mereka. Para pengguna membuat pembelian seperti biasa, mengambil kira keperluan semasa dan keadaan kewangan di pertengahan bulan. Untuk beli untuk sikit-sikit je lah. Tak adalah beli untuk untuk keperluan yang panjang sampai hujung bulan. In case sikit-sikit kita beli tambah-tambah kan. Pembelian biasa tak ada. So nothing to rush lah kan, rasa-rasanya lah. Tapi saya nampak juga orang beli on impulse. Lepas tu sampai kat orang kaunter dia tengok dah ramai sangat queue kan. Langsung dia ke tepi. Jadi dia untuk orang lain tu dah ni kan, macam beli sardin banyak, tapi sardin ni dia tinggal je tepi kan. It's not good lah sebenarnya kan. Pembelian hari ni memang biasalah sebab bajet cukup-cukup je kan. Belum gaji lagi satu, kita pun nak target pun tak dapat, so beli yang termampu siap, yang untuk penting saja. Dan ini pula peringatan kepada rakyat Malaysia yang berulang-alik ke Singapura dan Thailand setiap hari untuk bekerja. Mulai esok hingga 31 Mac ini, mereka tidak lagi boleh berbuat demikian. Larangan tersebut berkuat kuasa selaras pengumuman Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan Perintah Kawalan Pergerakan. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud melalui kenyataan ringkas. Tindakan tersebut bagi membantras penularan wabak COVID-19 di dalam negara.
Solat Jumaat di semua masjid dan surau di seluruh Selangor ditangguh sehingga 17 April depan. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan perkara itu menerusi kenyataan baginda di laman Twitter Selangor Royal Office. Penangguhan meliputi solat secara berjemaah, aktiviti ceramah dan kuliah agama. Baginda menzahirkan kebimbangan dengan kesejahteraan 6.5 juta penduduk Selangor susulan ancaman COVID-19. Kedua-dua larangan berkenaan boleh berubah sekiranya pandemik dapat dibendung dan diatasi lebih awal. Bagaimanapun, baginda menitahkan azan diteruskan seperti biasa di Selangor. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pula memberkenan solat Jumaat pada 20 dan 27 Mac ini diganti dengan solat Zuhur di rumah sepanjang perintah kawalan pergerakan. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak memaklumkan Jawatankuasa Fatwa Negeri yang bermesyuarat Sabtu lalu telah menyembah maklum perkara itu kepada baginda. Menurut Yang di-Pertuanya Tan Sri Dr. Wan Muhammad Zahid Muhammad Nordin, Sultan Nazrin turut memberi perkenan supaya masjid, surau dan musola yang terletak dalam kawasan terdapat kes positif COVID-19 ditutup sehingga selesai kerja-kerja pembersihan serta nyah kuman. Sekiranya berlaku kematian akibat COVID-19, pengurusan jenazah perlu dilaksana mengikut hukum pengurusan jenazah orang Islam yang disyaki atau disahkan dijangkiti virus Ebola. Majlis Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu turut mendapat perkenan Sultan Mizan Zainal Abidin supaya solat fardu Jumaat, solat jemaah dan aktiviti agama di semua masjid dan surau ditangguhkan mulai esok hingga 31 Mac. Yang kemungkinan mengenai siapa-siapa saja, maka sebab itu kami di Jabatan Fatwa Negeri Terengganu memutuskan bahawa tidak perlu diadakan sembahyang Jumaat dan diganti dengan sembahyang Zuhur di rumah masing-masing. Dan oleh kerana sebab sembahyang Jumaat tidak dibenarkan juga wujud kepada sembahyang fardu biasa, sembahyang Jumaat di masjid ataupun di surau, maka kami juga meminta supaya umat Islam di Terengganu supaya tidak melakukan sembahyang berjemaah di masjid ataupun di surau ketika ini. Mufti Terengganu Datuk Dr. Zulkifli Muda bercakap di Pusat Pentadbiran Islam Kompleks Seri Iman Bukit Besar, Kuala Terengganu. Di Pulau Pinang, semua aktiviti di masjid dan surau turut ditangguh sehingga 31 Mac. Menurut Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Nur, sepanjang tempoh tersebut, azan 5 waktu solat fardu perlu diteruskan seperti biasa oleh Bilal bertugas. Sepanjang tempoh itu juga, semua masjid dan surau dinasihat melaksanakan operasi pembersihan dan penyahkuman sebagai langkah mengelak jangkitan kuman. 7 buah masjid dan surau di Sarawak diarah tutup sepenuhnya selama seminggu berkuat kuasa semalam. Langkah berkenaan bagi memudahkan Jabatan Kesihatan Negeri dan pengurusan masjid serta surau melakukan kerja-kerja pembasmi kuman. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata arahan tersebut dikeluarkan berikutan terdapat sejumlah jemaah tabligh yang mempunyai rekod menghadiri majlis ijtimak di Masjid Sri Petaling telah mengunjungi masjid dan surau berkenaan. Surau dan masjid terlibat meliputi 2 buah di Kuching, 2 di Samarahan dan masing-masing sebuah di Betong, Bintulu dan Limbang. Majlis Islam Sarawak dan Jabatan Agama Islam Sarawak turut mengarahkan semua aktiviti di surau dan masjid berkenaan dihentikan sehingga minggu depan. Bersua kembali. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengarahkan usaha menjejak dan mengembalikan dana 1MDB dari pelbagai negara terus dilaksana. Jabatan Perdana Menteri menerusi kenyataan media menjelaskan 1.4 bilion dana telah berjaya dikembalikan hasil usaha pasukan petugas yang dipertanggungjawabkan. 6.9 bilion ringgit lagi telah dikenal pasti. Pasukan petugas turut memberi perincian tindakan yang telah dilaksana untuk membawa pulang dana 1MDB yang disyaki disalahguna di 17 buah negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin diberi taklimat khas oleh pasukan itu hari ini. Pasukan tersebut diwakili Jabatan Peguam Negara, Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional SPRM, Polis, Bank Negara dan Kementerian Kewangan.
Baik, sementara itu kesemua perbicaraan atau pendengaran kes sivil dan jenayah di mahkamah seluruh negara ditangguhkan mulai 18 hingga 31 Mac. Penetapan tarikh perbicaraan atau pendengaran baharu akan dimaklumkan kemudian. Perkara itu dimaklumkan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dalam satu kenyataan media selaras arahan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan Perdana Menteri semalam. Bagi mahkamah yang menggunakan sistem e-kehakiman dan pemfailan dokumen akan berjalan seperti biasa. Manakala bagi mahkamah yang tidak mempunyai sistem e-kehakiman, pemfailan dokumen akan hanya diterima mulai 1 April. Pengurusan kes e-review pula berjalan seperti biasa. Manakala bagi permohonan perakuan segera mengikut bidang kuasa mahkamah masing-masing, permohonan untuk tahanan reman dijalankan seperti biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton sama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Kita perhatikan terlebih dahulu paparan terkini berkenaan dengan status gelombang haba yang dicatatkan sehingga 17 Mac 2020 di sekitar kawasan yang telah dilorotkan dengan warna merah, iaitu suhu maksima yang dicapai adalah antara 35 hingga 37 darjah Celsius dan kini berada pada tahap 1, tahap berjaga-jaga. Sehubungan dengan itu, Map Malaysia menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada pada ketika ini, banyakkan minum air dan elakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej Gema Radar untuk Semenanjung Malaysia. Pada malam ini keadaan cuaca di kebanyakan negeri-negeri Semenanjung Malaysia berada dalam keadaan tiada hujan. Namun demikian, ribut petir dan juga hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku di sekitar daerah Raub, Bentong, Temerloh, Pahang dan juga di beberapa kawasan yang melibatkan pedalaman negeri Perak dan juga negeri Sembilan dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala di negeri Sabah pula tiada hujan yang dicerap pada malam ini dan juga keadaan cuaca adalah baik. Namun demikian di negeri Sarawak, ribut petir yang sedang berlaku di bahagian barat ini dijangkakan akan berlanjutan untuk tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan carta angin permukaan, iaitu rantau negara kita yang masih lagi menerima tiupan angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana kuat, iaitu antara 30 hingga 40 km sejam, terutamanya melibatkan kawasan perairan Condor dan juga perairan Reef North. Namun demikian tiada sebarang amaran angin kencang dalam gelora yang dikeluarkan oleh jabatan buat ketika ini dan kawasan perairan berada dalam keadaan yang stabil. Kita perhatikan pula kepada paparan ramalan hujan pada keesokan pagi, dijangkakan tiada hujan dan keadaan cerah di seluruh Semenanjung Malaysia dan juga melibatkan negeri Sabah. Namun demikian ribut petir yang dijangkakan berpotensi boleh berlaku di sekitar bahagian barat Sarawak ini dijangkakan akan berlaku sekitar jam 9 hingga ke lewat pagi nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang pagi esok. Saya Farah Halim, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Met Malaysia. Kita ke perkembangan selanjutnya. Hanya 4 individu yang layak dan dibenar mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung hal ehwal kesihatan dan bukan kesihatan ketika ini. Demikian antara hasil mesyuarat khas COVID-19 secara tertutup bersama ketua-ketua jabatan dan pengamal media dari seluruh negara hari ini. Ya, perkara itu ditekankan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Bagi hal ehwal kesihatan, hanya Kementerian Kesihatan dibenar mengeluarkan kenyataan melalui sidang media menterinya
selain kenyataan media harian. Manakala bagi hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, ia perlu melalui Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN. Mesyuarat yang berlangsung hampir sejam di bangunan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Putrajaya itu membincangkan mengenai perintah kawalan pergerakan menjelang penguatkuasaannya secara rasmi mulai tengah malam ini. Ia melibatkan kerjasama polis, MCMC dan MKN. Saudara, pusat demam yang diwujudkan pengurusan Hospital Keningau Sabah dalam menangani pandemik COVID-19 dihargai penduduk setempat. Mula beroperasi semalam, masyarakat boleh mendapatkan kemudahan di pusat berkenaan, terutamanya mereka yang mempunyai simptom virus berkenaan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Apa yang dilakukan oleh KKP sekarang ialah satu tindakan yang cepat dan sangat sesuai dengan masa kita sekarang, sebab kes COVID-19 ini sudah meningkat begitu dalam tempoh beberapa hari sahaja. Jadi tindakan sebegini sangat dihargailah. Diharapkan kepada semua warga Keningau yang terutamanya yang berada di kawasan bandar dan juga di bahagian perkampungan termasuk pedalaman, cepat-cepatlah datang ke kawasan yang yang mengambil tugas menangani masalah ini. Pertama kita melakukan terima kasih dan penghargaan kepada pihak hospital yang mengambil tindakan yang segera dalam menangani gejala COVID-19 ini, dan kita selaku orang ramai memang menyambut baik langkah-langkah kawalan COVID-19 daripada menular di kalangan kita sebagai orang awam. Kesemua perkhidmatan tren dan bas kendalian prasarana Malaysia Berhad beroperasi seperti biasa esok. Langkah itu memandangkan sektor pengangkutan tidak terganggu akibat perintah kawalan pergerakan seperti diumumkan kerajaan. Menerusi kenyataan media, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Prasarana Operasi Muhammad Nizam Alias menjelaskan pihaknya bakal mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pengangkutan sebelum sebarang langkah berkaitan jadual perjalanan tren dan bas kendalian prasarana diambil. Pusat konsesi hub bas Pasar Seni dibuka seperti biasa untuk kemudahan golongan OKU, pelajar dan warga emas mendapatkan diskaun 50%. Perkhidmatan tren LRT laluan Kelana Jaya dan laluan Ampang Seri Petaling, MRT laluan Sungai Buloh Kajang, laluan monorail, bas rapid transit laluan Sunway dan bas henti-henti Rapid KL, Rapid Penang, Rapid Kuantan, Rapid Kamunting dan Rapid Manjung akan beroperasi seperti biasa esok dengan kekerapan jadual hari bekerja. Dalam pada itu, kesemua penumpang yang telah menaiki ekspres pertama Royal Limbang pada 4 Mac dari Labuan ke Limbang diminta membuat saringan kesihatan COVID-19. Dengan ini, mohon kerjasama semua penumpang ekspres pertama Royal Limbang pada 4 Mac 2020 jam 11.30 pagi dari Labuan ke Limbang. Sampai di sini saya rasa dalam 1.30 untuk membuat saringan kesihatan COVID-19 di Jabatan Kecemasan Hospital Limbang dengan kadar segera. Bagi penumpang pada tarikh tersebut yang berada di luar Limbang diminta untuk datang ke klinik kesihatan atau hospital berdekatan untuk menjalankan saringan kesihatan. Tiada keperluan membatalkan majlis perkahwinan, namun Majlis Agama Islam Melaka MAIM menyeru orang ramai untuk meneruskan majlis pernikahan dalam skala yang kecil. Menurut Mufti Melaka, Datuk Abdul Halim Tawil, perkahwinan satu perkara wajib, namun masyarakat perlu meminimumkan undangan ke majlis tersebut kepada waris yang terdekat sahaja. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan keluarga pengantin menyediakan cecair pembasmi kuman pada majlis pernikahan sebagai langkah mencegah penularan COVID-19. Mungkin pada minggu ni banyak musim perkahwinan. Pada jurunikah, asnya pendaftar-pendaftar nikah, kita minta teruskan majlis akad nikah tapi dalam keadaan berskala kecil. Maksudnya waris-waris yang rapat sahaja yang hadir dalam majlis pernikahan tadi.
Beliau menjelaskannya kepada RTM di Bukit Palah, Melaka. Mengambil pendekatan sama, Perak menyarankan upacara akad nikah dilakukan di premis persendirian. Perkara itu diputuskan Jabatan Agama Islam Perak sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Ekoran COVID-19. Dalam satu kenyataan, pengarahnya Datuk Muhammad Husin berkata, majlis akad nikah tidak boleh dilakukan di tempat awam seperti masjid, surau dan dewan. Selain itu, tempoh waktu pelaksanaan majlis juga hendaklah dipendekkan, iaitu tidak melebihi 30 minit yang hanya boleh dihadiri oleh seorang juri nikah, 2 saksi, pengantin lelaki dan pengantin perempuan serta seorang wali. Arahan tata cara bagi pelaksanaan majlis akad nikah itu berkuat kuasa serta-merta. Pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Bersua kembali, Kolej Felkra terus komited dalam melahirkan graduan yang mampu berdaya saing sekaligus memenuhi keperluan industri. Bukan hanya untuk anak Felkra, kolej itu turut memberi peluang kepada pelajar lain yang berminat untuk menyambung pengajian. Laporan Nur Syahana Kamarudin. Kolej Felkra yang terletak di Bandar Baru Seberang Perak, Kampung Gajah merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat CSR yang diwujudkan di bawah Felkra Berhad. Kolej yang dibangunkan dengan kos RM20 juta di tapak seluas 20 ekar ini dilengkapi pelbagai kemudahan termasuk klinik kesihatan, kedai runcit dan masjid. Dengan objektif utama membantu pelajar luar bandar, Kolej Felkra yang melakukan pengambilan pelajar pertama pada 2 Mei 2015 menawarkan 8 program di peringkat diploma dan 3 program di peringkat sijil dengan kerjasama Universiti Teknologi Mara UiTM. Menurut Ketua Eksekutif Merangkap Rektor Kolej Felkra Dr. Zaini Jamaluddin, sejak dari penubuhannya, Kolej Felkra telah berjaya melahirkan graduan yang sesuai dengan standard pekerjaan yang diiktiraf. Daripada sudut kita kata employability rate ataupun kebolehpasaran, kita daripada tracer study yang kita lakukan, 80% daripada lepasan pelajar Kolej Felkra ini telah mendapat tempat pekerjaan lah. Terutamanya bidang pertama yang kita tawarkan adalah pendidikan awak kanak. Jadi sekarang prospek yang sangat baik lah untuk pendidikan awak kanak, mereka menjadi guru tadika dan taska. Pelajar pula menyifatkan kemudahan dan senarai khusus pengajian menjadi antara faktor mengapa kolej ini menjadi pilihan. Saya memilih untuk belajar di Felkra kerana saya merasakan program yang saya pilih ini, iaitu pengurusan perdagangan, mempunyai potensi yang besar pada masa hadapan. Kerana saya rasa banyak majikan-majikan di luar sana memerlukan graduan-graduan dalam sektor pertanian. Saya memilih Kolej Felkra pertama sekali sebab dari segi kos, rumah saya berdekatan dengan Kolej Felkra dan agak jimatlah di situ. Yang kedua sebab program yang ditawarkan merupakan salah satu program yang saya minat. Yang ketiga merupakan environment dekat Kolej Felkra ni mencukupi. Sehingga kini Kolej Felkra telah melahirkan lebih 500 pelajar. Yuran pengajiannya serendah RM6,000 bagi peringkat sijil dan RM18,000 bagi peringkat diploma. Laporan Nur Syahana Kamarudin, RTM. Saudara Sekolah Menengah Sains Labuan menjadi perintis sekolah digital tanpa tunai yang pertama di Labuan menerusi kemudahan e-tunai. Kemudahan tersebut bakal dinikmati hampir 400 pelajar sekolah berkenaan. Pengetua Sekolah Muhammad Syukri Said berkata kerjasama dilakukan dengan syarikat swasta dalam pelaksanaan sekolah digital tanpa tunai yang diperkenalkan. Program ini, pelajar-pelajar tidaklah perlu bawa wang tunai. Dibapak bank in dari rumah, pelajar menggunakan kad sahaja. Ia sangat sesuai lah untuk pelajar, terutamanya pelajar-pelajar yang tinggal di asrama.
Tambah beliau, ia juga dapat mengurangkan kes pelajar kehilangan duit. Melalui pelaksanaan kaedah itu, ibu bapa boleh memasukkan duit kepada anak-anak mereka pada bila-bila masa serta memantau perbelanjaan yang telah dibuat. Sementara itu, menurut pengurus syarikat digital berkenaan, Gani Yunus, program sekolah digital telah dilaksanakan di beberapa buah sekolah berasrama penuh di Sabah. Antaranya Sekolah Menengah Sains Sabah dan Sekolah Menengah Sains Lahad Datu. Kita edarkan kepada semua murid-murid sekolah dan kita akan berusaha untuk membuat kempen supaya sekolah digital tanpa tunai di Sekolah Menengah Sains Labuan ini akan berjaya dengan sepenuhnya. Para pelajar boleh menggunakan sistem tanpa tunai itu untuk pembelian di kantin dan koperasi sekolah. Kementerian Kewangan sedang bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security dan Bursa Malaysia bagi memastikan pasaran modal dan kewangan terus berfungsi dengan baik. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz menerusi kenyataan media menjelaskan kesemua badan kerajaan terlibat akan bertindak secara proaktif memantau penularan wabak COVID-19. Pemantauan dilaksana di peringkat negara dan global bagi menilai kesannya. Tindakan sewajarnya akan diambil bagi mengekalkan integriti dalam pasaran modal dan kewangan. Beliau berkata ini bukan pertama kali negara berhadapan cabaran besar. Pihaknya akan terus memperkukuh prasarana, peraturan, proses dan penampan pasaran modal dan kewangan bagi menghadapi ketidaktentuan situasi ketika ini. Pasaran modal tempatan termasuk Bursa Malaysia Berhad dan anak syarikatnya akan meneruskan operasi seperti biasa sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari. Suruhanjaya Security Malaysia SC dalam satu kenyataan media menjelaskan semua urus niaga akan terus berjalan dengan adil dan teratur menerusi pengawal seliaan yang diperlukan. SC telah menyediakan beberapa langkah-langkah kesinambungan perniagaan. Ia termasuk kemudahan pemulihan dan saluran komunikasi alternatif untuk mengenal pasti, menguruskan dan mengurangkan potensi dan risiko baharu. Sementara itu, Bursa Malaysia dalam satu kenyataan berasingan berkata pihaknya mempunyai infrastruktur yang diperlukan dan menetapkan peraturan dan proses bagi melindungi serta mengekalkan pasaran yang adil dan teratur. Operasi berterusan pasaran adalah penting untuk menyokong prinsip-prinsip mekanisme pasaran yang cekap dengan campur tangan yang minimum. SC dan Bursa Malaysia akan memantau secara proaktif perkembangan COVID-19 di peringkat nasional dan global serta menilai impaknya bagi mengekalkan integriti pasaran. Kaunter cawangan tabung haji TH akan beroperasi dari pukul 10 pagi hingga 3 petang bermula esok hingga 31 Mac ini sejajar Perintah Kawalan Pergerakan. TH menerusi kenyataan medianya menjelaskan dalam tempoh tersebut urusan di kaunter cawangan hanya terhad kepada urusan berkaitan ibadah haji. Semua transaksi simpanan dan pengeluaran boleh dilakukan di mesin ATM atau CDM serta kaunter rakan strategik TH. Para pendeposit juga digalak menggunakan saluran alternatif bagi urusan transaksi kewangan secara dalam talian di portal T-Hijari. Selain itu, pendeposit boleh melayari portal internet rakan strategik TH iaitu Bank Islam, Bank Rakyat dan Maybank. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bermula esok adalah tindakan yang wajar buat masa ini. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dato' Dr. Zakaria Abdul Rashid menyatakan langkah itu membantu mengelakkan kesan yang sangat mendalam terhadap ekonomi negara. Walaupun pertumbuhan ekonomi perlahan berikutan penularan wabak COVID-19, namun tindakan itu mampu memulihkan ekonomi negara. Jelasnya rakan dagang terbesar Malaysia, China turut melaksanakan tindakan drastik bagi mencegah cabaran global itu. Sebelum pengumuman ini pun pada petang semalam ramai orang telah mula menyimpan stok barangan keperluan makanan, mula membeli belah di pasar raya. Tetapi pada hari ini kegiatan sedemikian nampak semakin meningkat lagi. Walau bagaimanapun kita perlu ingat bahawa COVID-19 ini meningkat
meningkat dengan kadar yang semakin banyak saban setiap hari. Jadi ini sangat membimbangkan. Dalam pada itu, sektor pembuatan, pelancongan dan perkhidmatan turut terkesan susulan penularan COVID-19 sehingga ramai diberikan cuti tanpa gaji. Oleh itu, bantuan kewangan sebanyak RM600 sebulan untuk tempoh maksimum 6 bulan juga wajar diberikan agar mereka tidak terkesan teruk dengan keadaan semasa. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu, Majlis Sukan Negara MSN dan Institut Sukan Negara ISM bergabung menubuhkan jawatankuasa bertindak menangani pandemik COVID-19 dalam kalangan atlet di bawah mereka, khususnya melibatkan program-program latihan. Ia susulan keputusan kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan serta kes melibatkan atlet baling tuku besi negara Jackie Wong yang positif wabak tersebut. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Ahmad Syafawi Ismail berkata jawatankuasa tersebut bertindak menutup sepenuhnya semua pusat latihan di Bukit Jalil dan luar Bukit Jalil serta mengarahkan semua atlet dan pegawai pulang ke kampung halaman masing-masing kecuali beberapa orang atlet yang masih dalam proses kuarantin di beberapa venue. Di Kasar 1 MSN, seramai 37 orang atlet dan 10 orang pegawai yang dikenal pasti pernah mempunyai kontak dengan atlet yang dijangkiti akan berada di sana sehingga tamat proses kuarantin pada 28 Mac 2020. Atlet-atlet ini telah dikuarantinkan di level 6 Kasar 1 untuk tujuan pemantauan, manakala pegawai akan melalui self quarantine proses. Kedua Akademi Badminton Malaysia, 16 orang atlet yang baru balik dari kejohanan luar negara akan menjalani ujian saringan pada 18 Mac 2020. Ujiannya lagi, 16 orang atlet Akademi Badminton Malaysia yang baru pulang dari kejohanan luar negara turut dikuarantin di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara dan akan menjalani ujian saringan esok. Jika keputusan negatif, kesemua mereka turut dibenarkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Datuk Ahmad Syafawi ditemui pemberita selepas mesyuarat di Kompleks Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Susulan atlet baling tuku besi negara Jackie Wong Siu Chiang yang disahkan positif COVID-19, kesemua atlet, jurulatih dan pegawai yang mempunyai kontak rapat dengannya bakal dikuarantin selama 14 hari. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Riza Marikan Naina Marikan dalam satu kenyataan turut berkata, bagi tujuan tersebut, sebuah pusat kuarantin atlet telah diwujudkan di Asrama Kasar 1 Majlis Sukan Negara. Jackie yang positif COVID-19 dipercayai dijangkiti daripada ayahnya yang turut positif coronavirus. Bagaimanapun, atlet itu sudah dihantar pulang ke Sarawak pada 11 Mac lalu dan dikuarantin di Hospital Sibu. Susulan itu, semua fasiliti yang pernah dilawati Jackie seperti gimnasium, pusat latihan, stor suplemen, pusat fisioterapi dan kafe atlet akan dilakukan pembasmian kuman. Sukan Para ASEAN 2020, Persekutuan Sukan Para ASEAN APSF bersetuju penjadualan semula tamasya berkenaan kepada 3 hingga 9 Oktober 2020. Keputusannya diambil selepas mengadakan mesyuarat menerusi persaingan video bersama wakil daripada setiap negara Asia Tenggara dengan syarat keadaan pandemik COVID-19 kembali terkawal dan tidak menjadi ancaman kepada orang ramai. Majlis Paralimpik Malaysia MPM hari ini dalam satu kenyataan menyatakan mereka menyambut baik keputusan yang dicapai 11 suara oleh majoriti ahli gabungan APSF itu. Terdahulu, tuan rumah Filipina telah memberi cadangan untuk menganjurkan tamasya dui tahunan itu pada 26 Mei hingga 2 Jun 2020. Namun Malaysia bersama beberapa negara lain telah menolak cadangan tersebut untuk memastikan virus COVID-19 tidak menjangkiti mana-mana atlet maupun pegawai kontijen. Dalam pada itu, Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megadi Syahriman, turut mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bagi menyekat penularan wabak tersebut. Juga kepada Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Riza Marikan Naina Marikan kerana memberi nasihat dan sentiasa mengambil berat soal keselamatan atlet para negara. Pihak Jawatankuasa Tertinggi Sukan Malaysia SUKMA 2020 akan mengadakan satu mesyuarat khas bagi mencapai kata putus berkenaan hala tuju tamasya tersebut ketika penularan wabak COVID-19 melanda dunia ketika ini.
Exko Pelancongan Belia dan Sukan Dato' On Hafiz Ghazi berkata, hasil mesyuarat pihak Sekretariat Sukma bersama semua pemegang taruh dalam negeri mendapati segala persiapan tamasya berada di landasan yang betul. Kita sangat peka dengan apa yang berlaku dari segi COVID-19 ini. Dari segi keputusan, akhirnya akan dibuat oleh jawatan kuasa tertinggi Sukma. I spoke to Datuk Seri Rizal Marikan personally, Menteri Belia, dan beliau telah menyatakan mesyuarat itu akan dibuat dalam masa terdekat. We hope that it will be done this week. Dalam perkembangan sama, program jelajah promosi Road to Sukma juga ditangguhkan bagi mengurangkan risiko jangkitan wabak tersebut. Menyentuh tentang venue Sukma pula, projek pembangunan fasiliti dan infrastruktur siap 85% dan akan diteruskan buat masa ini. Beliau ditemui selepas menyampaikan 20 buah basikal lebuh raya sumbangan Majlis Sukan Negeri MSNJ kepada 10 pusat latihan daerah seluruh negeri dalam usaha meningkatkan kualiti sukan di daerah terlibat. Kejuaraan Grand Prix Malaysia Petronas 2020 akan diteruskan semula pada bulan Jun depan dengan mengekalkan 10 pusingan seperti yang telah dijadualkan sebelum ini. Perubahan ini adalah bagi mematuhi arahan pihak kerajaan agar menangguhkan semua acara sukan sehingga 30 April ekoran penularan pandemik COVID-19. Menerusi kenyataannya, Kaprit Malaysia memberitahu selepas penangguhan aksi pusingan pertama yang dijadualkan berlangsung di Litar Lumba Tangkak, Johor minggu lalu, promotor kejuaraan Safe AIM Mutual Sdn Bhd telah bekerjasama rapat dengan semua pihak yang terlibat bagi mengemaskini kalender perlumbaan baharu untuk musim ini. Kalender baharu bagi saingan musim 2020 ini juga akan diumumkan dalam masa terdekat. Dalam masa yang sama, Kaprit Malaysia menggesa semua pihak agar mematuhi perintah kawalan pergerakan oleh kerajaan serta langkah-langkah pencegahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan KKM. Persatuan Tinju Malaysia NBA mengambil langkah berjaga-jaga dengan menghentikan latihan intensif di luar negara bagi memastikan kesemua atlet tinju kebangsaan tidak terdedah dengan wabak COVID-19. Timbalan Presidennya Muhammad Irwan Zulkifli berkata sebagai persediaan pihaknya turut membatalkan permintaan semua kejohanan di dalam dan luar negara. Tegasnya tindakan itu berikutan kesihatan para atlet menjadi keutamaan NBA. Kita mengikut arahan daripada kerajaan. Sepatutnya dalam bulan ni kita ada satu kejohanan di Perak, di Lenggong. Tapi kita terpaksa tangguhkan. Dan juga pada bulan 4 ni kita ada Summa Age yang akan buat di Johor. Tapi kita juga tangguhkan kerana COVID-19 ni sebab kita pun risau tentang keselamatan dari segi atlet-atlet kita. Beliau ditemui media ketika membuat pemantauan di Pusat Latihan Majlis Sukan Negara MSN Keramat. Tambah Irwan, kesemua atlet tinju negara kini berada dalam tahap kecergasan terbaik dengan hampir setiap hari menjalani latihan ringan. Sementara itu, atlet tinju negara Kir Aki Azlan Azmi tetap optimis untuk memberikan yang terbaik biarpun momentumnya sedikit terganggu ekoran penangguhan beberapa kejohanan dalam masa terdekat ini. Kejohanan yang ditangguhkan kalau ikut 23 ni, tapi macam mana kan sebab virus tu tak boleh nak buat apa lah. Jadi kita orang sama lagi trend ni macam biasa, cuma kita orang kurangkan sikit macam maintain yang biasa je. Tak nak yang sebab kejohanan tak tahu bila. Sebab virus sekarang ni tengah ni. Jadi buat masa sekarang ni kita orang training macam biasa lah. Cuma bukan untuk training untuk pergi game. Untuk maintainkan berat badan, untuk maintainkan fitness. Kejayaan Mara ke peringkat seperakhir dalam kejohanan All England di Birmingham minggu lalu nyata memberi impak yang besar buat pemain persaingan lelaki negara Lee Zijia. Pemain berusia 22 tahun itu yang berada di tangga ke-12 dunia sebelum ini kini sebaris dalam kalangan pemain utama dunia apabila mengundi ranking ke-10 dunia. Zijia mempamerkan prestasi cemerlang apabila mara kelompok 4 terbaik sebelum tewas di tangan bekas juara dunia dari Denmark Victor Axelsen yang turut muncul juara edisi kali ini.
Dia turut melakar kejutan menewaskan pemenang pingat emas Sukan Asia 2018 dari Indonesia Jonathan Christie selain bintang siasat China yang juga juara Olimpik Rio 2016 Chen Long dalam laluannya ke separuh akhir. Pemain Jepun Kento Momota yang masih dalam proses pemulihan susulan kemalangan dialaminya selepas tamat saingan Master Malaysia Januari lalu mengkalkan status sebagai pemain nombor 1 dunia, diikuti Chou Tin-Chien dari Taiwan dan pemain Denmark Andreas Antonsen di tempat ketiga. Sekian berita sukan, Bidiva muncul selepas ini bersama dengan Andy dan Mac. Bekas juara bintang RTM 1985 Ramlah Ram yang turut terkesan dengan wabak COVID-19 menyatakan bahawa dirinya boleh melakukan pelbagai urusan promosi tanpa perlu berdepan orang ramai. Ia boleh dilakukan dengan teknologi terkini menerusi pelbagai platform. Menurut Ramlah, persembahan untuk artis sepertinya banyak yang ditunda, malah ada yang dibatalkan. Namun tindakan itu disifatkan perlu dilakukan dalam membendung penyakit berkenaan daripada terus merebak. Banyak show yang di-cancel, yang ditunda. Saya tak tahu ditunda tu mungkin tak lagi itu kan. Tapi kita harus kena menerima apa sebab ini adalah langkah-langkah untuk kita, untuk jalan terbaik lah untuk orang berjaga-jaga terhadap COVID ni kan. So apa yang kita buat, terima seadanya. Kita buat apa perkara-perkara lain yang tak melibatkan dengan ramai untuk kita, maksudnya kita boleh menggunakan media sosial kita untuk mempromosi lagu-lagu ni semua. Benda-benda lain lah kita fikir okey. Ramlah ditemui dalam sesi pelancaran lagu terbaharunya berjudul Masar Cinta setelah 8 tahun. Istimewanya, lagu ini digubah bekas Presiden Kelab peminatnya, Allahyarham Adi Mifzal, yang juga mencipta lagu popular Ramlah sebelum ini, iaitu Sesaat Kau Datang, sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya 3 tahun lalu. Masar Cinta kini sudah boleh didengar di semua platform digital seperti Joox dan Spotify. Baik, sementara itu bagi selebriti Heliza Helmi, beliau mengakui terpaksa menangguhkan misi ke Syria bulan ini ekoran penularan COVID-19. Situasi itu tidak akan mematahkan semangatnya untuk terus berbakti dan jelas Heliza apa yang berlaku, ada hikmah di sebaliknya. Itulah cantiknya Islam dah ajar kita daripada dulu lagi untuk jaga kebersihan. Jadi mungkin ini Allah nak ajar supaya kita lagi betul-betul jaga kebersihan, jaga diri kita, mudah-mudahan elak daripada kemungkaran, melakukan kebaikan dan mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah SWT. Dan Alhamdulillah saya rasa mungkin selepas ini mudah-mudahan COVID dah habis, mungkin kita dah terbiasa dah dengan hand sanitizer, dah automatik tiba-tiba nak jaga kebersihan, which is very good lah hikmah dia di kemudian hari insyaAllah. Melihat isu kemanusiaan bagi Heliza, ia sama seperti amalan gotong royong bergandingan dengan pelbagai pihak. Beliau mula jatuh cinta selepas pertama kali melibatkan diri dalam misi kemanusiaan di Kemboja. Dan pada tahun 2010, for the first time saya pergi ke Kemboja. Itulah kali pertama misi kemanusiaan saya pergi ke Kemboja dan saya melihat bagaimana mereka terpaksa tinggal beramai-ramai ahli keluarga di dalam sampan. Dan bila kita bagi hadiah, contohnya telekong, mereka sangat gembira. Bagi makan mereka sangat gembira. Dari situ Allah campakkan hati saya, rupanya kebahagiaan dan kegembiraan ini apabila kita melihat orang lain bahagia. Ketika ditanya adakah ingin dikenali sebagai ikon kemanusiaan, matlamatnya jelas iaitu hanya mahu membantu mereka yang memerlukan. Saudara, baru-baru ini satu perlawanan amal bola sepak telah diadakan oleh Sasuke Outlet yang bertujuan mengutip dana dan mengeratkan silaturahim dengan semua yang terlibat. Justru keluarga Allahyarham Abang Boce juga menjadi antara yang menjadi penerima sumbangan amal program tersebut. Menurut penganjur Nurul Syuhaida, perlawanan amal ini merupakan titik permulaan Sasuke prihatin meneruskan misi membantu golongan yang tidak berkemampuan. Perlawanan ini mengumpulkan ramai artis tempatan yang terlibat. Dari artis inilah akan tersebarnya satu berita yang kita melakukan satu kerja amal. So medium ni kita nampak berkesanlah. Dalam pada itu, Ali Putih turut terharu dengan sokongan penganjur dan rakan artis atas pemberian sumbangan berkenaan.
Saya pun bila mereka kata macam tu pun saya cakap tak apalah, saya okey, saya tak ada masalah. Sebab kawan-kawan ni dia faham kita kan. Lagi satu, dia orang buat macam ni bukan untuk saya saja, dengan arwah abang tidak, sama dengan Datuk Fiz Fairuz juga. Itu pun saya dah rasa macam syukurlah apa yang dia orang cuba buat ni, itu pun saya dah bersyukur. Antara artis yang turut bersama memberi sokongan adalah Tauke Jambu, Zain Saidin, Mamat Putih, Azrul Cham, Kaza dan ramai lagi. Pada hari ini juga kita akan mengadakan amal iaitu untuk memungut kutipan bagi arwah sahabat pelawak kita iaitu arwah Abang Boceh. Di mana hari ini kita juga menjemput ibu dan juga adik-adiknya untuk sama-sama kita menjayakan acara ini. Jadi melalui sukan kami akan melakukan perlawanan amal ataupun perlawanan yang untuk mengutip derma. Baik saudara, paparan itu tadi menutup tirai berita perdana edisi Selasa 17 Mac. Ya. Terus setia bersama kami dan saluran berita RTM bagi mengikuti perkembangan sahih semasa. Terima kasih kerana setia bersama RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.